Betul muslimat sekalian. Saya kan sangat kagum dengan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, Masya Allah. Sebab orang yang nak memiliki akhlak yang mulia ni, dia diuji dengan hebat sebenarnya. Dia uji. Datang ujian daripada suami, datang ujian daripada anak, daripada kawan-kawan, tapi dia tetap jaga lidah dia. Walaupun sebenarnya dia boleh saja lepaskan marah, bukan tak boleh. Boleh je dia ungkit, bukan tak boleh. Bahkan kadang-kadang dia ada pangkat pula, dia boleh gunakan pangkat dia. Dia ada kedudukan dan sebagainya. Tetapi dia tetap menjaga apa yang nak keluar daripada lidahnya. Sama juga orang yang berakhlak yang baik ni, Masya Allah. Betul tak? Kita pandang dia pun hati sejuk. Cara orang yang berakhlak mulia berjalan lain. Dia jalan tunduk. Kan itu sunnah Nabi. Kan diceritakan Nabi SAW bila berjalan umpama seperti turun bukit kan. Orang turun bukit ada tak yang mendongak ke langit? Ada tak turun bukit ke atas? Tak ada. Turun bukit, kalau mendongak memang tergolek-golek lah jatuh. Satu lagi, orang yang turun bukit ni, dia jalan dengan berhati-hati. Sebab turun bukit. Kedua, jalannya tak laju, tak perlahan. Sederhana. Subhanallah. Janganlah pula kita kan jalan perlahan tu macam heret kaki. Seret. Nabi SAW berjalan kemas, tenang. Jalan banyak tundukkan pandangan. Dan tundukkan pandangan itu, subhanallah, menyelamatkan hati kita. Sebab mata ni kalau liar, nampak semua benda. Betul kan? Nampak orang tu, nampak orang ni, pergi rumah orang tengok habuk rumah orang pun nampak. Nampak rak simpan buku Al-Quran, nampak berabuk. Masuk dalam kereta, bang, awak perasan tak? Rak Al-Quran tu berabuk. Dah lama kot tak baca Quran ya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kan, bila pergi rumah orang, butakan mata, pekatkan telinga. Mungkinlah kita dengar kat dapur tu, suami kena marah, awak ni air macam ni, manis sangatlah. Dengar tu, isteri marah suami dia buatkan air, contoh kan. Pekatkan telinga, butakan mata, jangan mencari-cari keburukan rumah orang, jangan mencuri-curi dengar perbualan tuan rumah. Allahu Akbar. Bila balik rumah, masa itulah buka mata sendiri dan bukalah telinga. Masya Allah. Baru kita nampak apa yang perlu kita buat kat rumah, apa yang kotor dan sebagainya. Rumah orang pula terbalik. Okey, cuba kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata qaimil laili wa saimin nahari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak mulia boleh mencapai martabat ataupun kedudukan seorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Muslimat sekalian, hadis ini sebenarnya sangat tinggi, sangat hebat nak beri gambaran orang yang berakhlak mulia. Iaitu Nabi sebut sesungguhnya orang mukmin yang berakhlak mulia boleh capai kedudukan martabat seorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Ahli qiyam dengan juga ahli siyam. Ahli siyam ni iaitu orang yang banyak berpuasa sunat. Puasa sunat antaranya apa? Puasa Isnin Khamis, lepas tu puasa sunat hari putih, puasa tengah bulan tu kan. 12, 13, 14 tengah bulan tu kan. Kemudian ada juga puasa sunat Nabi Daud, selang sehari tu. Kan? Isnin puasa, Selasa tak, Rabu puasa, puasa Nabi Daud pun dia ambil, puasa Isnin Khamis pun dia ambil, puasa hari putih pun dia ambil. Maksudnya kalau setahun 360 hari, sehari yang baginya adalah lebih banyak puasa berbanding tak puasa. Kita pula lebih banyak makanlah daripada puasa. Maksudnya saya nak tanya, mampu tak kita nak duduk di kedudukan ahli siam? Tak mampu. Ini satu kedudukan yang luar biasa. Dalam satu tahun dia lebih banyak berpuasa berbanding tak puasa. Kita ni tergugat iman ni. Masya Allah, puasa Isnin kan, tiba-tiba ada orang ajak jom makan nak belanja.
Masya Allah. Lepas tu kita kata yang penting dah dapatlah pahala tu, Allah tahu. Masya Allah. Kemudian golongan yang kedua iaitu ahli qiyam, yang lebih banyak jaga daripada tidur. Kita banyak tidur ke banyak jaga? Ada banyak jaga. Masya Allah. Saya cerita ni malam, bukan siang. Siang memanglah berjaga. Malam ini ahli qiyam, iaitu orang yang berdiri beribadah sepanjang malam. Bila malam? Start pukul berapa? Start pukul 4. Okey ya. Malam ini start daripada maghrib sampailah kepada subuh. Itu malam kan? Ahli qiyam ni dia lebih banyak beribadah, bukan jaga celek. Sebelum itu kita celek, mungkinlah buat itu buat ini, tapi maksud qiyamul lail ini menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau nak kira pukul 7, malam kita start pukul 8 contoh. 8 hingga pukul 6. Itu berapa jam? 8 hingga 6 berapa jam ibu-ibu? 10 jam. Ahli qiyam lebih daripada separuh malam itu untuk ibadah. Mungkin 8 jam. Tidur sejam saja. Ataupun tidur 2 jam. 8 jam ibadah, 7 jam ibadah. Kita pula mungkin bangun pukul 4, 2 jam ibadah. Kita tidak layak nak dikira sebagai ahli qiyamul lail. Kita qiyam tapi bukan ahli. Maksud ahli ni, dia sebahagian besar, lebih daripada separuh, 80% adalah untuk melakukan ibadah. Ini makam siapa? Wali-wali Allah, orang-orang salafus salih, para sahabat Nabi. Malamnya lebih banyak menghidupkannya dengan ibadah. Bukannya banyak rehat, itu waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siang pula waktunya untuk mencari rizki, untuk berdakwah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebab itu bila hadis Nabi sebut begini, sesungguhnya seorang mukmin yang akhlak mulia boleh mencapai martabat orang yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Disebut sepanjang malam. Kita kalau bangun pukul 4, 4 hingga 5, 5 hingga 6, 2 jam baru. Kalau bangun pukul 3, baru 3 jam. Maksudnya tak sampai lagi separuh malam. Masya Allah. Separuh malam sekurang-kurangnya 5 jam. Itu baru separuh malam. Lebih daripada separuh 6 jam, 7 jam. Masya Allah. Dan ini golongan yang digelar ahli qiyam, bukan sekali-sekala. Setiap malam dia begitu. Kita seumur hidup pun nak capai begitu pun tak pernah mungkin. Allahu Akbar. Dua kumpulan yang Nabi bagi, kumpulan yang sangat susah untuk kita capai. Ahli siyam dan ahli qiyam. Tetapi dengan memiliki akhlak yang mulia, subhanallah, boleh mencapai kedudukan ahli siyam dan juga ahli qiyam. Masya Allah. Dengan macam mana? Memiliki akhlak yang mulia. Jadi saya nak kupas sikit, apakah itu akhlak? Akhlak dia asal juga daripada perkataan khalaqa. Khalaq ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ciptaan. Kan? Khalaqal mauta, yang menciptakan. Khalaqa, kalau dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Yang bermaksud Allah yang menciptakan. Akhlak ni kalau dari sudut bahasanya, iaitu satu tingkah laku semula jadi. Semula jadi, bukan dibuat-buat. Yang memang fitrahnya, dia semula jadi, automatik. Bila dia berjalan, dia hulur tangan, dia tunduk. Dia bukan mendongak ke langit. Bukannya bila dia separuh jalan, oi salah ni, dia patah balik, lepas tu dia start balik. Kalau kita tengok anak perempuan kan, ataupun anak lelaki kita berjalan, contoh kan, dia berjalan depan orang tua tu menonong je, lepas tu kita tegur, tunduk sikit, jalan depan orang tua elok-elok, lepas tu barulah dia tunduk. Maksudnya dia terlupa. Itu belum lagi dinamakan akhlak. Maksudnya akhlak ni perkara yang semula jadi dan ia kekal. Dia bukan dibuat-buat dan ia berkekalan pada dirinya. Masya Allah. Time nak minum, dalam apa jua keadaan, tepi jalan ke, shopping komplek ke, bila nak minum, dia memang tak sampai hati minum berdiri walaupun tak ada kerusi. Dia sanggup duduk bercangkung. Dia sanggup jalan jauh sikit nak boleh duduk. Walaupun dalam keadaan dia dahaga sekalipun. Sebab dia teringat memang sunnah Nabi bila minum duduk. Memang ada hadis Nabi yang berperingatan berkenaan dengan makan dan minum jangan dalam keadaan berdiri. Kemudian ada orang bertanya tentang
cerita Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebab itu dikatakan hanya air zam-zam saja, ia tidak termasuk dalam makruh ketika minum dalam keadaan berdiri. Tapi diceritakan ketika itu suasana yang panas terik dan juga sangat dahaga. Dalam keadaan kita sekarang minum air zam-zam, baik air zam-zam pun dalam ada apa ni? Aircon, tak ada panas terik, banyak sebanyak-banyaknya ada ni. Sebaiknya kita minumlah duduk. Bukannya bila memang berdiri ni kita pun buat alasan ikut sunnah Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita kena tengok kenapa keadaan tersebut berlaku dan sebagainya. Memang lebih afdal minumnya dalam kitab yang ada cerita bab adab makan dan minum ni. Memang Nabi menegur dan Nabi pun memberi peringatan bila makan dan minum dalam keadaan duduk. Belum cerita bab sains. Kalau cerita bab sains lagilah hebat. Kenapa minum tu biar kena duduk? Ada satu injap yang tertutup bila kita duduk. Yang mana injap itu menapis air itu. Kalau tak air kita minum, injap itu terbuka ketika berdiri, dia direct ke ginjal. Adalah dari sudut sains, boleh carilah Google dalam internet dan sebagainya. Hikmahnya. Subhanallah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia pertama semula jadi, dia bukan buat-buat. Yang kedua, ia ciptaan tu, perkara tersebut itu sebati dalam dirinya. Automatik bila dia nak bercakap dengan suami, dia pusing seluruh tubuhnya. Bila suami bercakap, automatik seluruh tubuhnya pusing kepada muka suami dia. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi bila bercakap dengan orang, bukan dia pusing muka je. Bukan muka je. Seluruh tubuh pun paling. Sebab itu sahabat Nabi bercerita, apabila aku berada bersama dengan Nabi SAW dalam majlis, aku merasakan akulah orang yang paling penting. Sebab Nabi sangat pandai meraihkan semua orang. Kita kan kadang-kadang bila ada tetamu datang rumah, kita lebihkan golongan-golongan tertentu. Kita melebihkan golongan-golongan tertentu. Mungkinlah orang tu ada nama, ada kedudukan. Sampai ada tetamu lain terasa hati. Bahkan tetamu yang lain tu balik pun kita tak perasan. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam satu majlis, diceritakan, ini dalam kitab bab akhlak Rasulullah SAW. Apabila ramai sahabat-sahabat Nabi yang sampai, kemudian Nabi mengalukan kedatangan yang pertama. Saya tak ingat Nabi sebut nama siapa yang pertama masuk. Sama ada Sayyidina Bilal bin Rabah, tak siap saya Sayyidina Bilal, ataupun seorang sahabat Nabi yang lain juga, tapi dia miskin. Gambarannya adalah ketika berkumpulnya di rumah Nabi itu ada beberapa orang yang datang. Lepas tu ada juga di kalangan sahabat Nabi yang ada kedudukan di kalangan masyarakat. Maksudnya mungkin pemimpin, orang ternama, macam itulah. Kemudian Nabi mengalukan kedatangan tu dimulai dengan seorang sahabat Nabi yang miskin, yang tak ada kedudukan, tak ada pangkat. Mungkin Sayyidina Bilal, wallahualam, saya lupa. Sehingga kan sahabat Nabi yang ada kedudukan tadi tu, dia terasa hati. Dia terasa hati, Masya Allah. Lalu dia berkata kepada kawan sebelah. Soalannya dia berkata, kenapa? Maksudnya kenapa Rasulullah tidak mengalukan dia dulu, sedangkan dia ni pemimpin dan masyarakat ni. Tapi dia bukan cakap pada Rasulullah, dia bercakap kepada sahabat sebelah lagi. Kemudian sahabat ini pun menegur dia. Ini sahabat yang baik menegur. Lalu sahabat ini pun menegur. Saya tak ingat sahabat Nabi ni Sayyidina Umar ke, tapi cerita tu memang jelas dalam ingatan saya daripada riwayat yang sahih. Sahabat Nabi kata, berhati-hatilah wahai sahabatku. Sesungguhnya perasaan kamu itu jauh lebih dahsyat. Maksudnya dia tegur perasaan tu. Perasaan dia ni hebat. Kenapa Nabi tak alukan dia dulu? Nabi alukan sahabat tu. Lalu dia tegurlah apa perasaan sahabat tu. Maksudnya Nabi SAW bila dia meraihkan sahabat, dia tak pilih bulu. Dia tak pilih ini kedudukan, ini ada pangkat, ini orang kaya. Tak. Dia sama rata sahaja. Sehingga kan ada sahabat sedemikian terasa hati. Subhanallah. Okey, Mak Teh kata nak kena habiskan dah. Okey, tapi Mak Teh, saya nak habiskan hadis Nabi ni, boleh ya? Habiskan bab ini. Imam dah sampai. Yang nak merasmikan. Okey. Tapi kita kan kalau ikutkan 10.30. Saya harap Imam boleh tunggu sekejap ya. Kita nak habiskan bab ini saja. Nak habiskan bab ini saja.